Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia Abu Bakar, kat Metri A185730. Saya akan bentangkan satu tajuk metodologi dakwah terhadap mu'alaf. Objektif kajian ini dilaksanakan ialah yang pertama untuk mengetahui pengertian metodologi dakwah dan mu'alaf dalam perspektif Islam. Yang kedua untuk mengenal pasti faktor pengislaman mu'alaf yang berlaku di Malaysia. Dan yang ketiga untuk mengkaji pelaksanaan metodologi dakwah kepada golongan mu'alaf amnya di Malaysia. Manakala untuk metodologi kajian, secara terperinci kajian ini dijalankan dengan yang pertama untuk merujuk artikel jurnal, buku, artikel prosiding, tesis, kamus dan kitab yang menterjemahkan maksud metodologi dakwah dan mu'alaf itu sendiri secara tepat. Yang kedua, untuk menganalisis metodologi dakwah yang dianjurkan Islam dan pendekatan yang digunakan di Malaysia. Yang ketiga, untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya pengislaman mu'alaf di Malaysia. Pengertian metodologi. Metodologi merupakan istilah yang berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu method yang bermaksud sistem, aturan atau kaedah. Dalam bahasa Arab, terdapat istilah yang hampir sama pengertiannya dengan metod iaitu uslub, manhaj dan wasilah. Kesimpulannya, metod bermakna suatu cara yang boleh ditempuh atau cara yang ditentukan dengan jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem dan tata fikir manusia. Pengertian dakwah. Dakwah terbahagi kepada dua maksud iaitu daripada sudut etimologi dan sudut terminologi. Dakwah dari sudut etimologi antaranya membawa maksud ajakan, panggilan, seruan, propaganda, suka kepada Allah, memohon pertolongan, seruan kebenaran, memohon untuk memperoleh rezeki, ajakan kepada semua manusia untuk mengamalkan suatu perkara. Semua permintaan talab atau panggilan minda, di mana ajakan itu boleh jadi menuju ke jalan yang benar atau jalan yang sesat. Dari sudut terminologi pula, didefinisikan dakwah sebagai ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW dengan mempercayai apa yang disampaikan dan mentaati apa yang diperintahkan. Kesimpulannya, dakwah boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama. Yang pertama, sekadar menyampaikan maklumat. Yang kedua, menyampaikan maklumat disertai dengan unsur tarbiyah dan amali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Istilah mu'alaf adalah istilah bahasa Arab yang membawa maksud orang yang hatinya dipujuk atau dijinakkan untuk cenderung kepada agama Islam dan salah satu kaedah untuk menjinakkan hati mereka itu. Ini ialah diberikan kepada mereka peruntukan zakat untuk menguatkan keimanan dan keislaman mereka. Faktor pengislaman mu'alaf. Dikenal pasti 4 faktor yang mendorong mu'alaf di Malaysia memeluk Islam. Yang pertama, hidayah dari Allah. Tanpa hidayah darinya, seseorang tidak akan terbuka hatinya untuk menerima agama dan akidah Islam sebagai pegangan hidup mereka. Yang kedua, faktor ikut-ikutan. Salah satu faktor mengapa golongan mu'alaf memeluk Islam adalah kerana terikut-ikut dengan orang lain seperti ahli keluarga, kawan-kawan. Ketiga, faktor perkahwinan. Faktor perkahwinan dengan Muslim khasnya orang Melayu juga merupakan antara faktor yang membuatkan seseorang itu memeluk Islam. Keempat, kepentingan tertentu. Terdapat juga yang memeluk Islam disebabkan beberapa kepentingan tertentu seperti beranggapan segala hak keistimewaan orang Melayu atau bumi putera mengikut perlembagaan adalah layak mereka nikmati. Kedua, untuk memudahkan urusan perniagaan dan sebagainya dengan orang Melayu. Ketiga, untuk kepentingan masa depan anak cucu yang lebih terjamin apabila menjadi orang Islam. Keempat, terdapat juga sebahagian mu'alaf yang mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari tindakan undang-undang kerana melakukan sesuatu kesalahan dan jenayah. Metodologi pendekatan dakwah kepada mu'alaf. Terdapat 3 pendekatan dakwah yang digunakan oleh pendakwah dalam menyampaikan agama Islam kepada mu'alaf. Yang pertama, metod dakwah bi-al-lisan. Dakwah bi-al-lisan merupakan satu seruan atau ajakan yang mempunyai kaitan secara langsung dengan ucapan dan kata-kata. Contohnya, yang pertama, dakwah melalui kelas bimbingan agama dan kaunseling. Pendekatan dakwah secara bimbingan kepada mu'alaf lebih berfokus kepada bimbingan dalam memperkukuhkan keimanan dan keyakinan mereka terhadap agama Islam. Manakala perkhidmatan kaunseling turut ditawarkan bagi membantu mu'alaf yang menghadapi masalah dan ujian kehidupan.
Contoh yang kedua ialah dakwah melalui kesenian. Dalam konteks dakwah kepada mu'alaf, elemen kesenian menyumbang kepada keberhasilan dalam menyampaikan mesej dakwah. Pelbagai aktiviti berbentuk kesenian seperti bengkel bimbingan busana Muslim, pertandingan penghayatan Islam merangkumi kuis, pertandingan azan, membaca puisi dan juga karaoke nasyid. Metod dakwah yang kedua ialah dakwah bil-kitabah. Metod dakwah melalui bil-kitabah merupakan seni pendekatan dakwah dan suatu bentuk jihad melalui tulisan yang dihasilkan akan disebarkan kepada khalayak masa bagi menyalurkan kefahaman dakwah kepada pembaca. Antara contohnya, dakwah melalui media massa. Media massa merujuk kepada pelbagai jenis alat komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai dengan cepat. Pendekatan dakwah melalui media merupakan antara pendekatan yang digunakan oleh pendakwah dalam memastikan mu'alaf tidak ketinggalan dalam mempelajari, memahami dan mendalami ajaran Islam. Metod yang ketiga ialah dakwah bil-hal. Dakwah bil-hal dikenali sebagai dakwah bil-qudwah yang bermaksud dakwah dengan memperlihatkan contoh teladan yang baik. Oleh itu, dakwah bil-hal ini lebih berkesan kerana sasaran dakwah lebih tertarik dan mudah untuk dicontohi berbanding hanya melalui ucapan sahaja. Kesimpulannya, mu'alaf juga merupakan saudara Muslim seagama yang sangat memerlukan perhatian, bimbingan dan dorongan yang sewajarnya dalam memahamkan mereka berkenaan agama, terutama hal-hal akidah dan ibadat asas seperti konsep bersuci, mandi, solat, puasa dan sebagainya. Oleh itu, pendakwah seharusnya menggunakan 3 pendekatan dakwah kepada mu'alaf yang boleh dipraktikkan di Malaysia. Pendekatan ini sangat praktikal untuk dilaksanakan oleh pendakwah sama ada secara perseorangan atau organisasi. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.